maksud, maksud visi, misi dan objektif perniagaan. Kita dah bincang yang tu, apa maksud visi, apa maksud misi. Dan apa objektif. Yang tu kita dah bincang sebelum ni. Hari ni begitu juga 3.2 kita dah bincang macam mana membandingkan visi, misi dan juga objektif beberapa perniagaan yang berbeza. Kita dah tengok apa OBU, organisasi memotifkan untung. Kita dah tengok juga OBBU, organisasi bukan bermotifkan untung. Serta kita dah tengok pertubuhan sukarela. Jadi tiga-tiga ni kita dah bincang lah dari segi aktivitinya dan juga bagaimana dia mencapai visi, misi dan juga objektif. Jadi hari ni kita sambung dengan bahagian ciri-ciri objektif sebuah perniagaan. Sebelum tu kita tengok dulu objektif hari ni apa yang kita nak belajar. Jadi hari ni kita ada dua yang kita nak capai hari ni. Yang pertama adalah mengaplikasikan ciri-ciri objektif perniagaan dalam menterjemahkan kejayaan sesebuah perniagaan. Yang ini macam mana kita nak tengok ciri-ciri objektif ni. Kita nak tengok ciri-ciri objektif ni. Ciri-ciri objektif ni penting lah. Sebab tu cikgu highlightkan ciri-ciri objektif tu. Kemudian bagaimana kita nak analisis. Kita menganalisis tujuan penetapan visi, misi dan objektif sesebuah perniagaan. Jadi tak banyaklah apa yang kita belajar hari ni. So dua tu saja. Jadi cikgu harap di akhir kita punya kelas murid-murid dapatlah apa dia yang dibincangkan tentang berkaitan dengan ciri objektif dan bagaimana tujuan penetapan visi, misi dan objektif. Kita pergi kepada sesi buku teks tadi. Jadi dalam buku teks yang kita nak bincang ni, kita bincangkan berkaitan dengan seterusnya lah, iaitu ciri-ciri sesebuah perniagaan. Besarkan sikit. Jadi ciri-ciri objektif sesebuah perniagaan. Jadi dekat sini dia ada cakap objektif. Yang ni ciri-ciri objektif. Jadi ciri objektif ni diterbagi kepada dua, iaitu objektif jangka pendek dan juga objektif jangka panjang. Jadi objektif ni, siapa yang bentuk objektif jadi pihak pengurusan lah. Sama ada objektif dia nak dapat untung ataupun dia bukan bermotifkan untung. Yang seperti yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi objektif jangka pendek ni matlamat yang ingin dicapai dalam tempoh kurang daripada 5 tahun. Sebelum ni cikgu dah beritahu sebelum ni. Berkaitan dengan objektif. Maknanya kalau pendek kurang 5 tahun. Di manakala objektif jangka masa panjang melebihi daripada tempoh masa 5 tahun. Yang itu faham Jadi ciri-ciri objektif yang hari ni yang kita nak belajar adalah SMART. S-M-A-R-T. Kita guna akronim tu lah. Yang mewakili objektif yang berkesan. Ada 5 akronim tu. Kita tengok yang di bawah tu. SMART. S-M-A-R-T. S specific. M measurable. A attainable. R realistic. T time frame. S specific. Pun bahasa Melayunya spesifik. M measurable, boleh diukur. A attainable, boleh dicapai.
R realistik ataupun munasabah. Dan T adalah time frame ataupun jangka masa. Okay, so smart, ciri-ciri smart ni pentinglah dalam sesebuah perniagaan. Okay. Yang dia cakap dia nak bincang ciri-ciri objektif ni lah. Okay. Yang akan kita bincang sebentar lagi. Okay. Kita pergi pada seterusnya. Kalau kamu tengok dekat dalam teks tu sama dengan paparan cikgu ni. Okay, jadi yang pertama dia nak tengok dekat sini adalah berkaitan dengan smart tu sendiri apa dia. Okay. Smart tu apa dia? Okay, smart spesifik. Ataupun spesifik. Okay. Spesifik ni adalah ciri objektif yang menekankan bahawa penyataan objektif hendaklah dinyatakan secara khusus. Spesifik, khusus lah. Okay. Dan dia bila kata khusus ni, kita nak tengok dia dalam bentuk kuantitatif. Okay, kuantitatif ni maksud dia, kuantitatif tu sebelah tu dia cakap kaedah pengukuran yang menggunakan data bernombor yang boleh diukur secara objektif dan juga tepat. Guna nombor, data bernombor 200,000 5 tahun. Okay. Itulah 1 juta. Maknanya spesifik. Kita gunakan kuantitatif. Okay, kaedah pengukuran. Okay, itu spesifik lah. Maknanya ciri objektif yang khusus. Measurable, boleh diukur. Bila kata boleh diukur ni adalah apa objektif yang telah ditetap tadi dapat dibandingkan dengan pencapaian pada sebelum dan selepas sesuatu perniagaan dijalankan. Jadi objektif dan pencapaian sebenar mestilah boleh diukur sama ada dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Okay. Pengukuran pencapaian boleh dibuat sepanjang tindakan yang dibuat. Bentuk kuantitatif lazimnya diukur dalam bentuk angka, nombor, masa dan wang. Measurable lah, boleh diukur. Okay. Boleh diukur, boleh dibandingkan lah. Boleh dibandingkan sebelum dengan selepas. Contohnya sebelum 2002. Tahun ini 2000, contohnya tahun ini adalah 2020. Okay. Sebelumnya, adakah pencapaian berlaku peningkatan? Contohnya peningkatan jualan 80% sebelum. So maknanya selepas nanti, selepas 2020, pencapaian tadi adakah dapat? Lepas 2019 boleh capai tak? Kalau yang 2019 80% tu nanti akan datang boleh capai tak? Itu macam contoh yang dia dah beri tu, samalah. Okey. Itu dalam bentuk kuantitatif. Ini syarikat kereta. Okey, syarikat kereta. Kalau kualiti pula macam inilah kepuasan pengguna. Contohnya dari segi perbandingan kualitatif, melihat jumlah jualan jenis kereta. 60,000 buah kereta jenis sport dan jangkaan jualan sebanyak 40 buah kereta jenis sedan pada tahun 2017. Itu dia dari segi kualiti lah. Okay, dari segi kualiti ni macam mana dia nak capai. Okay, antara kereta sedan dengan kereta sport. Okay. Jadi terdapat perbezaan lah sebanyak 20 unit kereta antara jenis sport dan sedan yang disasarkan pada tahun 2017. Sisi kualiti ni. Okay, kualiti kereta. Okay, itu objektif dari segi kuantitatif dan kualitatif. Okay, measurable, measurable. Boleh diukur. Okay, yang seterusnya adalah realistik. Sekejap. Attainable dulu. Okay, attainable boleh dicapai ataupun tidak. Yang boleh dicapai. Satu penentu objektif berdasarkan sasaran yang boleh dicapai jika pekerja mengembelingkan tenaga sepenuhnya berdasarkan sumber yang ada. Okay.
Jadi bagi menetapkan objektif, sesebuah perniagaan perlu mengenal pasti sumber-sumber sedia ada dengan baik. Okey, itu attainable. Maknanya boleh objektif tadi boleh dicapai ataupun tidak. Okey, jadi dengan cara pekerja tu memainkan peranan penting lah. Maknanya pekerja dapat mengembang tenaga berdasarkan sumber yang ada. Okey, realistik. Munasabah. Munasabah. Jadi munasabah bermaksud penetapan objektif menjurus kepada peluang yang tidak mustahil untuk mencapainya. Okey. Jadi kalau kamu buat sesuatu, sebagai seorang usahawan, dapat capai tak buat sesuatu ni mestilah kita nak pastikan bahawa dia real. Dia sesuai munasabah. Boleh dicapai. Okey. Jadi dengan cara macam mana? Okey, faktor kemampuan mengambil kira faktor sumber fizikal dan faktor persekitaran. Okey. Contohnya macam mana nak menentukan objektif perlu mengambil kira kemampuan syarikat dari sumber yang ada. Antaranya aspek sumber manusia seperti pengalaman, kemahiran. Manakala pihak pengurusan pula boleh mendapatkan data tentang maklumat kerja, inventory, kemahiran. Faktor asas. Okey. Okey, habis realistik munasabah. Okey. Akhir sekali time frame, jangka masa. Jangka masa pula adalah tempoh masa yang perlu ada dalam nak menentukan objektif perniagaan ni. Okay, jadi tadi tempoh masa tadi diukur tengok jangka pendek ke jangka panjang. Okey, jadi perlu ada penetapan tarikh yang perlu dicapai. Okey. Itu time frame. Ini time frame ni. Ini time frame. Katakan menunjukkan perkara yang berkaitan dengan jenis aktiviti yang dirancang dengan tempoh masa yang telah ditetapkan. So, katakan ni ada aktiviti. Contohnya, kita sediakan tapak pada bulan Januari. Cerucuk binaan tu kita buat bulan Februari. Ni katakan bina bangunan kedai. Nak bina rangka bulan Mac, melengkapi bangunan semua keseluruhan bulan Mac, April dan hingga bulan Mei. Itu maksudnya macam mana dia proses dia tu. Okay, yang ini kamu juga belajar semasa kamu buat selesaikan kerja khusus. So pertama sekali, bulan pertama nak buat apa, bulan kedua nak buat apa. Okey. Kena ada catatan lah. Okay. Kalau kamu tengok dekat bawah ni, dekat uraian tu dia ada beritahu lah. Tempo dia menghuraikan. Okey, dia menghuraikan. Okey, jadi habis berkaitan dengan ciri objektif. Okey. Sebenarnya senang je ciri objektif tu. Okey, cikgu pun terangkan 3.3 saja sebab 3.4 ni kalau kita tengok agak panjang sedikit. Okay, yang ini kita akan masuk bawah minggu yang seterusnya. Okey, supaya kamu dapat membezakan antara ciri-ciri objektif dengan bagaimana nak menggunakan visi misi tadi. Okey, dalam nak menentukan visi misi dalam perniagaan. Jadi benda ni pentinglah supaya tadi nanti kan salah pula kan. Okey, jadi nak menetapkan visi tu, visi misi dah berbeza. Jadi kita kena kenal pasti dulu yang objektif tadi. Okey, jadi kita dah belajar yang 5 objektif. Cikgu ulang balik. Okey, secara keseluruhannya kita dah belajar ciri-ciri objektif. Okey, so ciri-ciri objektif yang kita dah belajar ada 5. Okey, yang ini SMART. So, nanti kalau dalam soalan peperiksaan, kalau dalam soalan tanya SMART, jangan terpinggul-pinggul pula. Soalan ni memang akan keluar hampir setiap tahun lah. Okay, jadi sebelah sini cikgu akan bincangkan macam mana cara nak jawab. Okay. Jadi ciri-ciri SMART ni penting supaya kamu boleh ingat balik. Yang penting tahulah 5 tu. Ada 5: specific, measurable, attainable, realistic, time frame. Okay, specific,
Boleh diukur, boleh dicapai munasabah dan jangka masa. Dari segi fakta, perkataan mesti betul. Contohnya perkataan spesifik. Kalau nak bahasa Inggeris, dia menggunakan bahasa Inggeris. Kalau nak guna bahasa Melayu, semuanya bahasa Melayu lah. Kalau nak guna bahasa Inggeris, semua boleh semua bahasa Inggeris. Okey? Jadi jangan salah pula perkataan sebab penting lah, fakta ni penting. Bila kata fakta, dia tak boleh tukar perkataan dia. Contoh nak cakap measurable tadi, dah tertukar measurement pula. Okey? So, kena tahulah. Okey? Kalau attainable, tu kena ingat. Jadi kena tahu sama ada kamu nak jawab tu dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Kedua-duanya boleh diterima. Okey, habisnya ciri smart. Okey, sekarang kita bincang pula bahagian soalan. Okey, soalan. Cikgu dah sediakan soalan. Okey, soalan. Okey. Kelebihan sebelum ni. Okey. Jadi mengaplikasikan ciri-ciri objektif tadi, kita dah tahu macam mana ciri objektif. Okey. Menganalisis tujuan tu nanti kita akan bincang sekejap dia. Okey. Supaya kamu dapat bezakan lah sebab tujuan menetapkan misi objektif tu agak panjang sikit. Jadi ini soalan ni. Okey, ini soalan yang akan kita bincangkan. Soalan ni adalah soalan SPM. Okey. 2019. Okey. Soalan yang memang kalau kamu tengok pun soalan sebelum ni pun keluar juga soalan berkaitan dengan visi misi ni kan. Jadi soalan visi misi ni penting. Okay. So kita tengok dekat sini dia beri maklumat Kalau kamu tengok dekat sini soalan 4 markah. Okay, dia bagi 4 markah pada kamu. Ini soalan bahagian A. Okay, soalan bahagian A. Kalau soalan bahagian B sebelum ni kita dah bincang. Kalau soalan bahagian A ni dia tiada kena mengena dengan soalan yang sebelumnya. Contohnya kalau soalan ni soalan 2A. Okay, contohnya 2A. So nanti 2B dah tak ada kaitan dengan soalan yang A. Okay, itu soalan bahagian A. Bahagian A. Dia tak sama. Kalau bahagian B, maknanya kalau satu soalan tu nombor 7 ataupun nombor 8. Okay, soalan nombor 8. Soalan nombor 8 A, B, C tu adalah merujuk kepada soalan 8A. Maknanya ada perkaitan antara soalan bahagian B ni. Okay. Dia ada kena mengena. Tapi bahagian A tak adalah, dia berdiri sendiri. Okay. So kita tengok cara nak jawab. Sebelum tu pertama dia cakap terangkan ciri-ciri. So terangkan. Dalam soalan dia kata terangkan. So kena tengok betul-betul lah ni suruh terangkan. Okay. So keyword dia tu dekat atas tu sebenarnya dia dah beritahu ni. Objektif ni. Okay. So macam mana terangkan. So terangkan ni boleh kita cakap nak 4, jadi kita ambil 2 fakta 2 huraian. Okay. Kita tambah 2 huraian. Kalau kamu buat satu fakta, kemudian 2 huraian saja, dapat 2 huraian je lah. Dapat 3 lah. Okay. Tapi kalau kamu cakap, contohnya kamu buat satu fakta, kemudian huraian dia tu kamu lupa. Jadi bila kamu buat huraian ni, kamu hurai semua. Tak apa, tak ada masalah. Okay, kamu tetap akan dapat markah. Okay.
So, kita tengoklah apa jawapan yang kita boleh jawab. Tapi kena jawab berdasarkan soalan. Tak boleh pakai jawab aja semua. Okay? Tak boleh macam tu. Bila kamu diberi soalan peperiksaan ataupun soalan isi macam ni, kamu kena ikut dia punya kehendak dia. Kehendak soalan. Tak boleh pakai hentam macam. Maknanya kalau ikut kehendak soalan tu maksudnya kalau dia cakap pasal syarikat alam senang berhad. Okay. Jadi kamu pun tulislah dia punya kepala jawapan. So tulis kepala jawapan dia. Okay, kepala jawapan dia. Terangkan ciri perniagaan, ciri objektif perniagaan tersebut. So, kamu pun tulislah ciri objektif. Okay, ciri objektif perniagaan syarikat Alam Syah ialah syarikat Alam Syah ialah okay. Macam itulah. Itu kepala jawapan. Okay. Jadi pertama sekali apa dia yang kamu boleh nampak? Pertama dia kata sasaran pengeluaran komputer sebanyak 100,000 pada tahun 2019. Okay, dia cakap kat situ pada tahun 2019. 100,000 pada tahun 2019 bagi memenuhi permintaan seluruh Malaysia. Peningkatan keuntungan setiap tahun sebanyak 15%. Okay. So, jadi ciri objektif yang mana yang kita nak sebut? Sebab dia cakap tu nampak macam dia dah tetapkan sasaran. Kalau dia kata menetapkan sasaran. So, objektif yang pertama kita boleh cakap spesifik. Okay. Kita boleh tetapkan ada sasaran. Jadi pertama, kamu punya jawapan, kamu katalah spesifik. Kalau kamu guna bahasa Inggeris pun boleh, tak ada masalah. Pilihlah. Okay, sebab dia ada pilihan tu dekat dalam buku teks. Dia ada menggunakan kedua-dua bahasa. Jadi kamu pilihlah. Kalau kamu biasa boleh faham menggunakan bahasa Inggeris perkataan spesifik tu. Jadi boleh spesifik, tak ada masalah. Okey, jadi nak cakap macam mana spesifik ni berdasarkan penyataan tu. Nak cakap macam mana? Jadi boleh tulis objektif dinyatakan dengan khusus. Okey, objektif dinyatakan secara khusus. Okey, secara khusus. Secara khusus lah. Secara khusus. Secara spesifik lah, secara khusus. Okay. Okay, secara khusus. Khusus. Okay. Secara khusus. Okay. Maknanya secara khusus ni, kamu jawab tadi ataupun kamu kata tak kata macam mana yang nak cakap kamu ambil je lah perkataan daripada atas tu. Kamu cakap pengeluaran sebanyak 100 unit pada tahun 2019. Ataupun kamu kata pengeluaran, sasaran pengeluaran sebanyak 100 unit. Kamu cakap sasaran pengeluaran sebanyak 100 unit. Kalau yang tak tahu kan, yang nak cakap secara khusus tu tak tahu. Jadi kamu ambil je lah dia punya contoh, boleh je. Dapat satu. Okay. Ini tadi dapat satu dah.
Dah dapat 2 dah. Okey. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, nak cakap apa lagi? Secara kuantitatif. Kuantitatif tu apa? Boleh diukur lah. Okay, boleh diukur. Boleh diukur. Okay. Boleh diukur. Maknanya boleh diukur berdasarkan berapa dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Yang mana yang boleh diukur? Contohnya dia kata mana yang boleh diukur? Tu nampak tak yang mana dia punya boleh diukur? Apa sasaran yang boleh diukur kat situ? Belum yang selepas kan? Peningkatan keuntungan setiap tahun sebanyak 15%. Okey? Itu boleh diukur lah. Keuntungan meningkat sebanyak 15%. Itu je yang itu. Dan meningkat setiap tahun sebanyak 15%. Okay, itu boleh diukur. Sebab kadang-kadang tak faham ataupun lupa nak ingat definisi dia. Jadi kamu ambil lah daripada atas tu. Tapi jangan ambil secara ambil semua pula. Daripada menetapkan sasaran tu sampailah 15%. Tak boleh macam tu. Sesuaikan dengan kamu punya jawapan. So yang ini dapat 1 yang ni tadi dapat 1 markah sebab tak ingat dia punya maksud contohnya. Ini pun dapat 1. Okay. Yang ini pun dapat 1. Okay. So dah dapat 4. Kalau kamu nak jawab yang lain pun boleh. Contohnya kalau apa lagi yang kamu boleh cakap kat sini. Ni 100,000 ni tadi boleh. Ini spesifik. Kalau tahun 2019 kita cakap pasal apa? Kita cakap pasal jangka masa kan, time frame. Bolehlah tulis kalau tak yakin dengan jawapan ataupun boleh tulis bahasa Inggeris pula. Apa namanya time frame jangka masa. Okay, boleh tulis. Tulis jangka masa. Okay. So jangka masa pun pun tak ingat. Jadi sebenarnya satu tempoh lah. Jadi dia nak capai dalam tempoh mana? Pada tahun 2019. Okay. So dia cakap pada tempoh setahun. Tahun ni lah pada 2019. Okay. Itu jadi dalam tempoh setahun. 2019 maknanya tempoh setahun.